Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Okay class, we continue our lesson 8.3 Integration in Kinematic of Linear Motion. Okay, yesterday we learned from S displacement, we need to change to velocity. We use differentiation ds over dt. From V become A, we use differentiation dV over dt. But now, from A become V, dia terbalik, ni terbalik. Tadi V become A, ini A become V. Bila terbalik ke sini, dia akan jadi integration. Sebelum ni pun kita pernah belajar. Differentiation, lawan dia adalah integration. So from A become V, we need to integrate A dt. From V become S, we need to integrate V dt. Okay, so we use differentiation. Now, example 11. A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O with an initial velocity. Okay, initial velocity mean VO equal to 4 meter per second. Kita keluarkan maklumat dia. Dia kata hal laju awal, initial velocity is 4 meter per second. Means ini untuk T equal to 0. Its acceleration T second after passing through A is given by A equal to 4 minus 2 T. Okay, macam semalam saya kata sebelum kita baca soalan lain, kita cari tiga-tiga ni. A, B, S. Sekarang A dah ada, jadi kita nak cari V. Kalau nak cari V, kita kena integrate A dt. Jadi to get V, we integrate 4 minus 2T dt. Jadi macam mana? Kita integrate. V equal to integrate 4 minus 2T dt. Ingat lagi tak integration? Still remember? So 4 become 4T minus 2T squared over 2. Okay, 2 ni datang dari mana? Daripada kuasa. T kuasa 1 jadi T kuasa 2. Over 2 plus C. So this is V. So V equal to 4T minus T squared plus C. Mana boleh ada 2 pun boleh ubah. C ni kena ada nilai. Jadi macam mana nak tahu nilai dia? Kita ambil daripada maklumat yang diberi tadi. Initial velocity VO equal to 4. Maknanya bila T sama dengan 0. Kita gantikan masuk dalam ini. So 4 sama dengan 4. T tu 0. Okay, tolak 0 kuasa 2 tambah C. Jadi kita tahu C kita adalah 4. Okay, ini daripada maklumat yang diberi. Jadi V equal to V equal to 4T minus T squared plus 4. Okay. Next. Dah dapat V, nak dapatkan S. So S kita integrate V. S we integrate V. So S equal to 4T squared over 2 minus T cube over 3 plus 4T plus C. Okay, ini saya integrate ini. V ini 4T minus T squared plus 4. Saya terus pergi integrate. Okay, next. S equal to, okay, saya simplifykan tadi, 4 over 2 is 2. 2T squared minus T cube over 3
plus 4t plus c. So sekarang c ni macam mana pula nak cari? Okay, untuk displacement kita akan ambil s equal to 0 when t equal to 0. Okay, t kosong, s kosong. Ini untuk displacement bagi case ini. Jadi kita ganti S kosong, 2, kosong kuasa 2, tolak kosong kuasa 3 per 3 tambah 4 darab kosong tambah C. Jadi C kita adalah kosong. So S equal to 2t squared minus t cube over 3 plus 4t plus C. So sekarang kita dah ada S, kita dah ada V. Saya tulis balik di sini V adalah 4t minus t squared plus 4. Kita dah ada A kita tadi 4 minus 2t. Okay, kita dah ada 3 function ini A, V, S. Baru saya pergi tengok kepada soalan. Kalau nanti soalan kita tak ada melibatkan S, tak apa, biarkan saja. Kebiasaannya soalan SPM dia merangkumi 3-3 lah. Tapi tak apalah. Yang penting awak tahu sebelum kita mulakan soalan, jawab soalan linear, kinematic of linear motion, you need to find the function of SVA. Cari dulu kita. Okay, next. Number A1. The instantaneous velocity of the particle when t equal to 7. Dia nak V ketika t sama dengan 7. So V equal to 4t minus t squared plus 4. Dia nak V bila t kita 7. So gantikan sahaja. So dapat V equal to, this is 28 minus 49 plus 4. Final answer for V is negative 17. So meter per second. Meter per second. This is A1. Okay, A2. The maximum velocity in meter per second of the particle. Okay, yang ini. Semalam kita ada sebut mengenai maksimum juga. Tapi dia graf S. Okay, lihat sini. Ini graf S. Maximum displacement V equal to 0. Ini kalau graf S. Sekarang dia kata V. V maximum. Okay, ni graf V. Ini T. So bila V, graf V maximum ni adalah A sama dengan 0. Semalam maximum displacement. Jadi V sama dengan 0. Yang ini maximum velocity. So ini akan jadi A sama dengan 0. Okay, jangan confuse Jangan confuse. Bila maximum displacement graf S, maknanya ini untuk V. Kalau graf V maximum velocity, ini untuk A. Jadi sekarang kita nak maximum velocity. Calculate the maximum velocity. Dia nak V. Dia nak V. Tapi kita tahu V kita adalah 4t minus t squared plus 4. Nak cari V kena tahu t. Okay, kita ambil dari sini tadi. A sama dengan 0 kan? So maximum velocity, saya ulang balik, maximum velocity, laju maksimum bermakna A sama dengan 0. Jadi A kita tadi adalah yang diberi dari soalan 4 tolak 2t. Ini sama dengan 0. Jadi t sama dengan 2. Soalan bukan nak cari t ya. Soalan nak cari calculate the maximum velocity. Nak cari V. So V kita 4t minus t squared plus 4. Okay. So gantikan nilai t yang kita dapat tadi.
So we get V equal to 8 meter per second. Okay, next. Soalan B. Find the possible values of T when the velocity of particle is 7 meter per second. Ni soalan ni direct ni. Cari nilai T. Apakah nilai T? Apabila V sama dengan 7. So, kita tahu V tadi 4T minus T squared plus 4. So, this is 7 sebab V 7. Dia nak cari T. Ini adalah linear equation. Linear equation pula. Quadratic equation. Tambah 4 tolak 7. Okay, 0 negative T squared plus 4T minus 3. Okay, kalau ada negatif ini susah. Penyelesaian awak akan jadi susah. Kita nak hapuskan negatif, kita darab semua dengan negatif 1. So this is equal to T squared minus 4T plus 3. Ada orang dia bawa ke kiri, boleh juga, tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. So we factorize. And this is minus. T minus 1 equal to 0, T equal to 1. One more, T minus 3 equal to 0, T equal to 3. So awak lihat soalan dia tadi, find the possible values of T. Dia dah bagi hint dia tu. Values of T, nilai-nilai T. Lebih, maknanya T tu lebih daripada satu nilai. Jadi T equal to 1 or T equal to 3. Make 2. Kalau tak nak buat or, awak buat koma pun boleh juga. Okay, rasa nak tulis or ke and ni. Awak buat koma saja. Boleh. Okay, next. Kita terus pergi kepada example. A particle moves along a straight line and passes through a fixed point O with a velocity of, okay, dia bagi V equal to 12 meter per second. The acceleration A is A equal to 4 minus 2T. Okay. Saya tak nak baca soalan lagi. Okay. Saya tak nak baca soalan lagi. Saya nak cari lagi dua. V dengan S. Saya nak cari lagi dua. V dengan S. Okay. Kalau awak lihat dekat ayat tu. A particle move. Okay. Particle itu bergerak along a straight line and passes through a fixed point O with a velocity of 12 meter per second. 12 meter per second. Dia tak beritahu T kan? Itu adalah T sama dengan 0. Ni dia tak beritahu nilai T. Jadi dia ada beritahu juga the initial velocity. Ini dia beritahu yang particle tu passes through a fixed point O. Dia lalu dekat O, ni O. So dia lalu dekat O. So ini adalah T sama dengan 0. V dia sama dengan 12. Okay. So sama macam tadi kita cari V. Nilai dia yang sama ya dengan yang tadi. Nilai dia yang sama. Tak apa. Saya buat je 2 kali. Cuma nilai ni tadi 4, ni 12. So dah jadi lain. So V nak dapat integrate A dt. So V equal to integrate 4 minus 2T dt. So V equal to 4T minus 2T squared over 2 plus C. V equal to 4T minus T squared plus C. So V is 12, T is 0 to get the value of C. So the value of C equal to 12. Therefore V equal to 4T minus T squared plus 12. Okay. This is V. Next. Dah dapat V, dapat kita cari S. Mungkin ada yang cakap, cikgu soalan ni tak ada tanya pasal S pun, buat apa kita nak cari? Tak apa. Kita biasakan
diri kita, latihkan diri kita, kita terus cari SVA. Jadi V equal to 4T minus T squared plus 12. So we integrate V dt. S equal to, we integrate 4T minus T squared plus 12 dt. So S equal to 4T squared over 2 minus T cubed over 3 plus 12T plus C. So S equal to 2T squared minus T cubed over 3 plus 12T plus C. So tadi saya kata S kosong, T kosong untuk cari nilai S dan untuk cari nilai C. So ni kosong, 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 ini kosong. Jadi C juga akan dapat kosong. Jadi S equal to 2T squared minus T cubed over 3 plus 12T. Okay, V tadi kita dapat 4T minus T squared plus 12. A tadi dari soalan 4 minus 2T. Yang ini yang diberi. A tu yang diberi tadi. Ini V dengan A ni yang kita cari. So kita dah dapat 3 beradik ni. Kita dah dapat dah 3 beradik ni. Kita panggil dia adik beradik lah. Adik beradik tak boleh dipisahkan. Okay, so A1 baru saya pergi tengok pada soalan. Determine the instantaneous displacement. Displacement tu apa? S. Dia tanya S. Oh, kita guna S juga kali ni. Okay, cari nilai S ketika, sebab instantaneous displacement, maknanya S ketika T equal to 3. Apa nilai S bila T equal to 3? So tadi S kita tadi, S equal to 2T squared minus T cube over 3 plus 12T. Ini kita dapat tadi kan? So nak dapatkan S, gantikan nilai T dengan 3. So S sama dengan ini 18. This is 18 minus 9 plus 36. So S equal to 45 meter. Kita dapat A1. A2. Dia nak cari S when the particle is at rest. Particle tu dia berhenti rehat. Kan sebelum ni saya dah beritahu bila rest bermakna V kita sama dengan kosong. Okay. V kita sama dengan bila V sama dengan kosong, kita ambil persamaan V 4T minus plus 4T minus. Okay. Rest tu maknanya V sama dengan kosong. Kenapa kita kena ambil V sama dengan kosong pula kan? Sebab kita nak cari nilai T kita. Kenapa nak cari nilai T? Soalan tanya S. Sebab S kita ni ada T. Jadi kena cari T dulu. Macam mana nak dapat T? Daripada V sama dengan kosong. Tu cerita dia. So, saya kata soalan ini, soalan kinematik ni dia tak susah. Awak kena tahu cerita dia saja. Kalau you tak faham cerita dia, baru akan jadi susah. Okay. So tadi saya dah tulis kosong sama dengan 4T minus T squared plus 12. Okay, susunan ni tak tersusun Dia punya quadratic equation ni tak tersusun. Tak tulis dalam general form. Payah kalau kita nak selesaikan. So we write in general form negative T squared plus 4T plus 12. Plus 12. Okay.
Ada negatif pun susah juga kita nak factorize kan. Jadi nak hilangkan negatif, we multiply all with negative 1. So 0, t squared minus 4t minus. So we factorize t, ni 6, ni 2. Tolak, tambah. Betul tak? So t plus 2 equal to 0, t equal to negative 2. 1 more t minus 6 equal to 0, t equal to 6. Jadi mana yang kita nak ambil nilai t? Nilai t kita perlu ambil adalah 6. T tak boleh negatif. T tak boleh negatif. So ini ignore. Okay. Ambil t sama dengan 6. Soalan tadi apa? Dah lupa dah. Soalan tadi apa? Tengok balik soalan. Soalan dia nak cari S. Jadi S kita tadi 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 12T. So gantikan T dengan 6. Okay. Ini 72 tolak 72. Ini pun 72. Ini pun 72. Tambah 72. So S sama dengan 72 meter. Okey. Selesai untuk soalan C2. A2, sorry. Okay, last question, B. Next, find the distance in M traveled by the particle in the 7 second. Okay, berapakah jumlah jarak? Berapakah jumlah jarak yang dilalui oleh partikel pada 7 saat pertama? Okay, 7 saat pertama Yang awak lihat sini. T sama dengan kosong, S sama dengan kosong. Ini yang awal-awal tadi kita buat. Bila soalan C2 tadi, T sama dengan 6 kan kita dapat. S sama dengan 72. Okey. T sama dengan 6, S sama dengan 72. Sekarang dia nak untuk 7 second. The first 7 second. Maknanya T7 kita cari dulu. S berapa? Sebab dia nak total distance. Mesti berkaitan dengan displacement. Ini adalah instantaneous displacement. Kalau kita cari ini adalah instantaneous displacement. Okay, MENT lah. Ini yang kita cari instantaneous displacement. Sesaran seketika. Sesaran ketika T sama dengan 7. Okay, cari tu. S sama dengan 7. Tadi 2T kuasa 2 tolak T kuasa 3 per 3 tambah 12T. So S sama dengan 2. Kita gantikan T dengan 7. So 7 kuasa 2 tolak 7 kuasa 3 per 3 tambah 12. 12 darab 7. Saya sebut 12, saya tulis 2. Itu antara kecuaian yang murid biasa lakukan Okay, ini dapat S sama dengan 49, ini 98. 49, 98. Yang ini akan dapat 114, 1 per 3. Yang ini akan dapat 84. Jadi kirakan ini akan dapat 67, 2 per 3. Ini meter. Baik. Kenapa saya kena cari instantaneous displacement? So tadi kita ada dari A2 T6 pada saat ke-6 jarak yang dah dilalui adalah 72. Pada T7
Ini adalah 67 2/3. Okey. Kalau kita lihat number line, ni kosong. Ini S meter. Ini 67. Ini 72. Saya nak terang menggunakan number line. Tadi awak lihat pada soalan A2. A2 tadi T6 S7 V sama dengan kosong. Ini dia rehat seketika. Ini pada soalan A2 tadi. Kalau awak lihat balik. Kita dapat T6 S27 pada hal laju dia rest velocity. Yang ini maksudnya dia pusing. Okay, ini maksudnya dia pusing. Okay. Dia begini. Jalan. Dia pusing di sini, dia sampai sini. Okay. Yang ini awal. Itu awal dia. Yang ini tadi T0. Ini sini tadi T6. Ini adalah T7. Kalau dia nak cari total distance, maknanya awak kena tambahkan semua ni. Okay, ini sini berapa jarak dia? 72. Ini 72. Okay, sampai sini. Ini pula berapa? 72 tolak dengan 67. Nak calculate. Dua tolak dengan 67. Alah, salah pula saya pun. 72 tolak. Okey, 67 2 3. Okey, sini adalah 13/3. Okay, soalan tadi, saya silap. Bukan dia tanya total distance. Soalan bukan tanya total distance. Kalau total distance, kalau total distance awak kena tambah 72 tambah 13/3. Itu kalau total distance. Tapi soalan dia tanya, find the distance. Cari jarak yang dilalui pada 7 saat terakhir ni. In the first 7 second. Ini, pada in the 7 second. Saya salah baca. Saya duk baca first 7 second. Okay. Kebetulan saya dah sebut, saya terangkan di sini. Kalau soalan dia tanya total distance, jumlah jarak untuk first 7 second. Untuk 7 saat pertama. Maknanya awak kena tambah 72 tambah 13/3. Tapi soalan ini kalau begini maksudnya 72 tambah 13/3. Ini sama dengan 76 1/3. Tapi ini bukanlah jawapan untuk ni. Sebab soalan ini dia tanya distance. Ni sebab kebetulan saya dah sebut, saya terangkan juga. Ada soalan tanya macam ni Soalan ini untuk B dia tanya distance untuk pada saat ke-7. Pada saat ke-7. Ini saat ke-7 dari saat ke-6 hingga saat ke-7. So dia punya jarak dia adalah 13/3. Macam mana nak buat 72 tolak 67 2/3. So ini sama dengan 4 1/3. Tu jawapan dia. Ini jawapan kita. Okay, yang ini kalau saya terangkan melalui number line. So ingat,
Kalau soalan dia tanya total distance for the first 7 second, maknanya dari 0 sampai 7 saat berapa yang dilalui kita tambahkan. Tapi soalan ni lain, dia tanya distance untuk 7 saat. 7 saat ini, saat ke-7. Saat ke-7 jarak dia. So maknanya dari saat ke-6 hingga saat ke-7. Berapa jarak yang dilalui? So 13/3. Mana saya dapat 13/3 ni, saya tolakkan 72 tolak 67. 2/3. Saya nak cari jarak ini. So dapatlah 13/3 ni adalah 4/1/3. Okay. Atau awak nak guna formula pun boleh. Formulanya sama sahaja dengan apa yang saya buat tadi. Distance for 7 second. So kalau nak cari jarak untuk saat ke-7, bermakna awak guna modulus S7 tolak S6. Okay. S7 tadi di sini 67 2/3. 67 2/3 tolak S6 tadi kita dapat T6 lah. Maknanya S6 tu maknanya pada saat ke-6. So displacement kita adalah 72. So this is equal to -4 1/3. Ada modulus, so final answer for 1/3 meter. So ada dua cara. Sama ada you guna formula untuk distance for the 7 second S7 minus S6. Dia akan tolak dengan yang sebelumnya. Okay, ada modulus. Atau awak guna number line ini lebih jelaslah dia punya perjalanan dia. Cerita jalan dia ni. So kita boleh tolakkan sama saja. Okay. Ini hanya tambahan. Ini tambahan. Kalau soalan dia tanya total distance for the first 7 second. Maknanya pada 7 saat pertama berapa jumlah yang dia dah lalui, jarak yang dilalui. So kita tambahkan sahaja. Okey kelas, itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya di dalam grup. Terima kasih semua. Assalamualaikum.